Ini aktiviti mengisi masa lapang, kita sudah terangkan lagi. Okey, sepak raga tu antara isi-isi sampingan. Okey, permainan tradisional juga digunakan untuk mengelatkan silaturahim ya. Kadang-kadang permainan dah namanya pun permainan, okey. Kalau permainan ni untuk zaman dulu dia melibatkan lebih daripada seorang pemain. Okey, lebih daripada seorang pemain. Jadi bila melibatkan 2 orang atau lebih, contohnya 4 orang, 5 orang, galah panjang tu perlukan lebih pemain kan. Jadi perkara-perkara sebegini mengeratkan silaturahim dia. Bila kita main mesti kita bercakap kan. Oi, sana sana. Oh, bagi sini, bagi sini. Macam gitulah. Dia mementingkan komunikasi. Jadi secara tidak langsung ya, kita boleh mengeratkan silaturahim, boleh memupuk kerjasama. Macam orang dulu, sifat kerjasama dia sangat tinggi sebab mereka selalu berjumpa, bermain dan sebagainya. Okey, kita teruskan lagi. Ini hanya selingan je. Okey. Okey, ini permainan tradisional masyarakat kita. Okey, kita ada 3 jenis permainan ya. Kita boleh katakan 3 elemen ya, 3 elemen dalam permainan. Okey. Tapi untuk hari ini saja kita akan hanya belajar tentang permainan anjung. Okey, permainan halaman dan permainan lasak ni kita akan sambung pada minggu-minggu hadapan. Kalau semua nak belajar hari ni Asap kepala awak. Okey, permainan anjung. Okey, kalau permainan anjung ni, awak tengok anjung. Okey, apa yang awak boleh fikir? Anjung ni biasanya kat bahagian rumah ya. Bahagian rumah yang macam kat bahagian paling depan sekali, anjung. Biasanya kalau orang dulu dia ada anjung ya. Anjung ni tempat berehat, tempat dia nak baca Al-Quran ke, baca kitab dan sebagainya. Ini anjung, tempat-tempat yang dia gunakan untuk sebarang aktiviti. Kadang-kadang anjung ni dia tak ada dinding pun. Tak apa, itu pasal anjung ni awak boleh cari maklumat di internet ya. Okey. Tapi tentang permainan anjung, okey, dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Jadi permainan yang tergolong dalam permainan anjung ni dimainkan di dalam rumah. Jadi dia tak memerlukan tempat yang besar. Okey. Jadi dalam rumah pun boleh main. Dekat dapur boleh main, kat ruang tamu boleh main, dekat dalam tanah boleh main tapi tak sesuai, betul tak? Dekat mana-mana pun boleh main. Dia tak perlukan ruang yang luas. Okey, pergerakan yang terbatas. Okey, permainan anjung ni dia tak memerlukan pergerakan yang banyak Kadang-kadang permainan anjung ni dia duduk je kita main. Kita main sambil duduk. Main sambil baring terpulang pada awak. Boleh, tapi terpulang pada keselesaan awak. Tapi yang di sini pergerakan yang terbatas. Dan yang ketiga, ini contoh permainan dia, batu seremban. Batu seremban ni tahulah, kebanyakan awak tahu. Congkak, congkak ni pun awak tahu. Weki ni mungkin pelik sikit nama ya, tapi awak tahu kan, dia namanya ala-ala Cina. Memang betul, dia berasal daripada Cina. Dam haji, cikgu rasa semua orang tahu main. Tayam. Tayam ni, kalau awak tak banyak membaca, awak tak akan tahu tayam ni apa. Sekarang masanya untuk awak tahu apa itu tayam. Okey, dan Xiangqi. Cikgu tak tahu macam mana sebutannya. Tapi cikgu rasa sebutan dia Xiangqi. Xiangqi. Q kan? Xiangqi. Oh, sebenarnya Xiangqi apa? Okey, Xiangqi Xiangqi. Betul ke? Betul. Okey, Xiangqi. Okey, kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, kita tengok dulu batu seremban ya. Dikenali juga nama selambut. Cikgu daripada apa selambut ni asalnya, cikgu pun tak sempat buat kajian ya. Nanti mungkin awak boleh buat kajian. Selambut ni berasal daripada mana? Daripada mana dia dapat selambut ni? Mungkin dia buat daripada sabut ke? Lepas tu dia lambung-lambung jadi selambut. Mungkin. Cikgu pun tak pasti. Permainan ini sering dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan. Okey, jadi berpasangan tu maksudnya ada 2 orang main. Namanya permainan, mesti dia ada pengiraan markah kan. Jadi mesti dimainkan 2 orang. Nak main seorang boleh. Main seorang mungkin awak berlatih seorang-seorang.
Dia jadi pelik bila awak main seorang-seorang dan bercakap seumpama ada orang di sekeliling awak. Itu mungkin awak dikategorikan sebagai orang gila. Jadi kalau berlatihlah bersungguh-sungguh. Okey. Dan ketiga, alat permainan ini terdiri daripada batu atau objek kecil yang lain berbentuk bulat. Sekarang ni tengok ada orang buat daripada kain. Dia jahit-jahit kain, dia isikan pasir dalam tu, dia lambung-lambung, dia buat batu seremban. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Kenapa? Sebab dia memainkan beramai-ramai. Dia boleh buat tim. Tim A lawan tim B. Sebab tu dia boleh mengeratkan persahabatan. Okey. Sebelum kita teruskan kepada slide yang seterusnya, cikgu nak tanya ya. Cikgu nak tanya, mudah je soalan cikgu, sangat mudah. Murid tahun 1, murid tadika pun boleh jawab ya. Jadi siapakah insan bertuah dalam grup ini? Cikgu akan tanya. Okey, cikgu nak tanya Karissa. Okey Karissa, awak ada di sana? Ada. Okey, ada, nasib baik ada. Okey Karissa, cikgu nak tahu, cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tahu ya, cikgu nak tanya. Okey, selain daripada batu seremban, permainan ini juga dikenali dengan nama Selambut. Selambut. Okey, selambut. Okey, selambut ya. Selambut. Okey. Terima kasih Karissa. Okey, itu je soalan cikgu. Sangat mudah, sangat simple. Okey, kita teruskan dengan seterusnya ya. Dengan slide seterusnya. Congkak. Okey, permainan congkak ni cikgu rasa rata-rata daripada kamu tahu untuk bermain ya. Dan permainan ini telah wujud sejak lama. Okey, sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka diasaskan pada 1400. Jadi awak kiralah dah berapa ratus tahun ni, berapa ratus permainan ni, tapi masih lagi dimainkan. Okey, disebabkan oleh kita sentiasa menjaga warisan permainan ni. Bila kita jaga dia, insya-Allah dia akan kekal untuk beratus-ratus abad lagi, insya-Allah. Okey. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Kena main secara berpasangan ya. Kalau main seorang-seorang pun boleh. Tapi itu mungkin untuk awak berlatih atau sebagainya. Kalau main untuk 4 orang tak sesuai ya. Dia dimainkan secara berpasangan. Maksudnya 2 orang je bermain permainan ni. Sebab dia lubang ni terpulang pada awak. Dulu masa cikgu kecil-kecil, cikgu korek tanah, korek tanah untuk buatkan lubang. Cikgu buat 5 lubang je. Dalamnya biji cikgu gunakan batu kecil-kecil ataupun biji getah. Biji getah kalau awak tak tahu boleh search internet ya. Biji getah tu sangat keras tapi sedap dipegang. Okey, dahulu lubang congkak dibuat di atas tanah. Macam dulu biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Okey, kini congkak diperbuat daripada kayu atau plastik. Sekarang ni ada plastik senang, ringan. Kalau dulu berat. Dengan biji congkaknya daripada guli. Tak semestinya guli, sekarang ni dah banyak ada. Ada biji-biji yang daripada plastik tu pun boleh gunakan. Permainan ini membentuk interaksi yang baik. Kita akan menggunakan segala ilmu. Kalau awak perasannya, bermain congkak ni juga melatih kemahiran matematik awak. Okay? Untuk menang, awak mesti ada strategi. Awak boleh main begitu je, awak terus masuk-masukkan. Tapi kalau nak menang, apa pun permainan kena ada strategi ya. Awak kena ada pengiraan matematik dekat situ. Bagaimana nak masukkan di dalam rumah, bagaimana nak bom rumah tersebut. Boleh bom ya. Boleh bom rumah. Ini sangat seronok permainan ni. Okey, seterusnya. Sebelum kita berteruskan. Okey. Cikgu nak tanya. Sebab cikgu nampak muka Harshini. Harshini. Betul kan Harshini? Ya, cikgu. Okey, betul Harshini. Hashwina? Siapa? Bukan awak Hashwina ke yang berbaju putih? Tak. Awak Harshini. Okey, Harshini berbaju putih. Okey, Harshini. Cikgu nak tanya. Okey, bagaimana mengeja permainan congkak? CONGKAK. Tepat sekali. I like it, I love it, I want some more. Okey, senang sangat kan? Senang. Okey, Weiqi. Kalau ikutkan tadi, cikgu nak tanya mana Cik Wan Kristina, Weiqi, betul ke? Weiqi.
Wei 气 Weiqi. Weiqi kalau ya, kita siapa sama ya Weiqi. Okey, Weiqi. Permainan Weiqi. Okey, permainan berpapan ini dimainkan oleh 2 orang. Okey, Weiqi ni adalah permainan daripada masyarakat Cina ya, masyarakat Cina. Okey, dan permainan ini juga telah lama ya. Permainan ini hanya menggunakan biji-biji berwarna hitam dan putih sebagai penanda. Dia gunakan papan, ada biji-biji. Okey, biji putih tu menandakan awak punya dan biji hitam tu menandakan yang lawan awak. Okey, boleh terbalik lah, tak kisah. Yang penting awak akan gunakan biji hitam atau biji putih. Objektif permainan ini adalah untuk menguasai kawasan papan yang lebih besar daripada lawan. Okey. Jadi kat sini kalau awak nak lebih faham, kalau awak pernah main permainan kepung. Okey, permainan kepung tu gunakan buku garis peta tu ya. Awak tulis titik-titik, awak titik-titik awak kepung permainan. Bila awak kepung, awak boleh menang. Okey, tapi dekat sini bila dia kepung, dia akan halau buah-buah yang dia kepung tu. Contohnya kalau dia putih kepung hitam, dia akan cabut yang hitam tu, dia akan buang. Bukan buang lah, dia akan letak ke tepi. Kat situ kawasan tu akan jadi kosong dan dia akan gantikan dengan biji-biji berwarna hitam. Permainan ini kaya dengan strategi apabila pemain berganti-ganti meletakkan biji hitam dan putih di atas persilangan grid garis. Dia mesti berganti-ganti lah. Lepas dia, awak pula lepas kawan awak, lepas tu lepas awak, kawan awak. Tak boleh awak saja main. Yang itu bukan main berdua orang, itu main seorang. Okey. Jadi ini cara berpasangan. Okey, Weiqi. Kalau bayo seperti tu. Okey, Weiqi. Kita teruskan dengan seterusnya Dam Haji, permainan legend ya. Dam Haji ni cikgu rasa semua orang tahu apa itu Dam Haji. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Cikgu tak pernah tengok lagi dimainkan oleh 20 orang. Hanya 2 orang je memainkan permainan ini. Dam Haji memerlukan buah dam dan papan permainan yang berbentuk segi empat sama. Okey, biasanya kita akan guna papan chess tu. Sebenarnya, Dam Haji ni ada yang lebih besar lagi. Okey, kalau papan chess tu ada 8 petak di menghadap awak. Tapi Dam Haji ni dah ada 16. Okey, ada di sebuah kampung cikgu tengok sampai 32 petak yang sebaris ya. Sebaris 32 petak, darab dengan 8, darab dengan 32. Jadi dia segi empat sama. 32 dan 32. Berapa banyak dia punya biji tu. Biji buah dam tu. Sebabnya dulu permainan ni digunakan untuk mengisi masa lapang. Dulu orang dulu banyak masa lapang. Jadi kalau dia main kotak yang kecil, jadi cepatlah habis. Sebab tu dia buat petak yang besar dengan buah dam yang banyak supaya boleh main dengan jangka masa yang lama. Setiap buah dam boleh bergerak secara sending. Sending tu apa? Sending tu dia ikut kotak tu ya, kotak hitam. Kalau kotak hitam dia ikut kotak hitam. Dia tak boleh terus macam buah chess, kalau askar tu terus ke depan tak. Okey. Dia akan ikut secara ke kiri atau ke kanan. Secara bentuk V, okey. Secara bentuk V ke kiri atau ke kanan. Kalau nak makan pun dia kena lompat langkau buah dam yang dia nak makan tu. Okey. Buah dam yang berjaya sampai ke hujung papan lawan dikatakan naik haji. Tu sebab kalau yang dah awak boleh dapat sampai ke hujung papan tu, maksudnya awak dah naik haji. Kadang-kadang naik haji ni kita tanda dengan 2 biji dam yang bertindih jadikan dia tinggi. Dan boleh bergerak bebas. Maksudnya kalau buah dam yang biasa kita boleh jalan satu. Tapi dam haji ni kita boleh terus langkau. Berapa banyak petak pun boleh langkau. Tapi masih lagi secara sending masih lagi secara bergerak secara V. Tapi boleh berapa petak dia boleh. Berapa petak pun tak kisah dia nak jalan berapa. Okey. Permainan ini masih kekal sehingga kini dan berjaya memupuk kemesraan. Okey, kadang-kadang kita main ni sampai bergaduh. Tapi pergaduhan tu lah yang membuatkan kita menjadi lebih mesra. Okey. Okey, tiba masa untuk menanyakan soalan. Okey, soalan kali ni agak susah. Cikgu nak tanya kepada sebab Alwi sangat handsome ya. Alwi, di manakah Alwi? Alwi, di manakah anda, Alwi? Okey, sini. Okey, Alwi. Cikgu nak tanya.
Okey, cikgu nak tanya Alwi. Buah dam bergerak secara Okey, buah dam dia bergerak secara menegak ke, senden ke belakang ke? Okey, cikgu bagi clue untuk Alwi. Okey. Nampak tak clue yang cikgu bagi? Bergerak bebas. Oh, Alwi. Okey, Alwi. Sebenarnya buah dam bergerak secara sending. Okey, sending ni maksudnya dia bergerak mengikut peta. Okey, tak mengapa Alwi. Boleh cuba. Boleh cuba lagi. Jangan risau. Okey, kita terus kepada permainan seterusnya. Okey. Yang ni pun sebutannya pun cikgu tak berapa pasti. Tayam atau parama padam. Okey, cikgu nak tanya sesiapa. Okey, betul ke sebutan cikgu parama padam? Mana padam? Papadum. Bukan. Papadum makanan. Okey. Parama padam. Sini macam nak jawab. Betul cikgu. Okey, betul ya. Para papadam. Para papadam. Kau pada maya berapa time para papadam. Okey, permainan ini sama seperti permainan dam ular. Okey, parama padam ni bermaksud ya, ni tak ada dalam buku teks. Parama padam ni bermaksud beroleh kedudukan yang tinggi. Okey. Parama padam ni dulu berasal daripada masyarakat India kuno. Kuno ni maksudnya zaman yang dulu-dulu, zaman lama-lama Parama padam. Okey, dia bermula daripada kalau kita main dam ular tu daripada kotak nombor 1. Kalau parama padam ni dia bermula daripada kotak 1 tu sebagai hamba abdi. Kemudian dia naiklah sampai habis tu. Bila dia habis tu maksudnya dia dah mencapai kedudukan yang tertinggi. Itulah parama padam. Dia kalau macam masyarakat India kuno tu dia adalah sediakan unsur-unsur keagamaan dia. Macam ada ketuhanan dia. Naik level ni dia jadi unsur ketuhanan apa dan sebagainya. Lazimnya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Ini boleh main ramai-ramai. Boleh main ramai-ramai. Macam kita main dam ular juga, kita boleh main beramai-ramai. Kat sini bolehlah main dengan adik, main dengan ayah, main dengan atuk, main dengan nenek, main dengan onyang, main dengan sesiapa sekalipun, dengan jiran sebelah. Yang penting, jangan main dengan orang yang sedang tidur. Orang itu akan marah. Permain akan bergerak mengikut angka buah dadu yang dilemparkan. Sama juga kita lemparkan buah dadu, bentuk cube tu, kita tengok berapa nombor kita dapat. Kalau dapat 3, kita jalanlah 3 langkah. Permainan ini dapat memupuk kemesraan. Ini cikgu tak perlu terangkan, okey? Cikgu pasti awak dah pernah main dam ular dan awak tahu bagaimana dia dapat memupuk kemesraan awak. Awak bergelak ketawa. Kalau permainan ini awak tak bergelak ketawa atau tak dapat memupuk kemesraan, mungkin ada wire awak yang putus dalam otak awak, okey? Jadi awak kena selalu bermain dan bermain dengan orang yang betul. Okey, janganlah bermain dengan kawan khayalan awak. Awak takkan dapat mencapai keseronokan yang awak impikan. Okey. Masa untuk menyoal awak Soalan kali ini sangat susah Soalan susah ni cikgu nak bagi pada Sudais. Su, adakah awak di sana, Su? Ya. Okey, Su. Belum sempat cikgu nak bunyikan burung gagak ni awak dah jawab. Okey, Su. Sudais. Sudais. Cikgu nak tanya. Tayam juga dikenali sebagai Dam ular. Okey, dam ular atau nama dia? Nama-nama kat sini. Cikgu bagi clue sikit. Paramapadam. Oh, sebutan dia sangatlah seksi. Paramapadam. Paramapadam. Cikgu tak tahu macam mana reaksi muka Sudais sebutkan, tapi suaranya seksi. Okey, Paramapadam. Okey, terima kasih Sudais. Betul dan betul. Okey, macam bunyi hujan. Itu bunyi tepukan sebenarnya. Xiangqi. Okey, Xiangqi. Macam bunyi India pula. Okey, Xiangqi. Okey, Xiangqi kalau awak tengok pun namanya pun dah macam nama
nama Cina. Dan betul, ini permainan ini juga berasal daripada masyarakat Cina. Okay. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Okay. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Okay. Permainan ni dalam catur Cina sebenarnya kalau ikutkan sejarah, tapi cikgu tak tahu daripada mana cikgu dapat daripada mana sumber yang cikgu boleh percaya. Tapi salah satu sumbernya menyatakan permainan ini sudah dimulakan sejak tahun ke-4 sebelum Masihi. Jadi ini sangat lama. Permainan ini sangat-sangat lama. Permainan ini sebenarnya seperti permainan perang ya. Awak kena mengatur strategi. Dia ada raja, dia ada kawasan istana, dia ada panglima, dia ada askar. Dia sama juga ya macam chess, macam catur yang kita selalu main tu. Cumanya dia macam permainan perang. Dia ada menyerang, dia ada bertahan, dia ada panglima dia. Dekat situ awak boleh main. Dekat situ awak boleh pasang strategi untuk mengumpan lawan, untuk memerangkap lawan. Dekat situ semua awak boleh main. Sebenarnya permainan ini bukan sekadar permainan tau. Orang dulu wujudkan permainan ini untuk melatih IQ dalam minda awak supaya lebih berkembang dan supaya dapat berfikir secara lebih pantas dan tuntas. Sebab orang dulu sentiasa terlibat dalam peperangan. Jadi antara permainan-permainan yang melatih minda mereka ialah bermain permainan-permainan sebegini untuk melatih minda kita. Okey, supaya cepat tangkap, supaya cepat dapat tengok peluang. Sebab itulah permainan ini dimainkan. Sebab orang dulu, awak jangan ingat orang dulu ni dia kuno lah, orang dulu ni tak pandai lah. Sebenarnya orang dulu pun sangat bijak ya. Dia gunakan pelbagai strategi untuk memenangi permainan ini. Permainan ini mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Okey, jadi cikgu, saya rasa ini saja slide terakhir. Tengok ada lagi tak? Okey ya, ini slide terakhir. Bangun. Ada yang tidur ke? Bangun. Tak ada tidur. Okey, yang tak tidur bagus. Okey. Okay, cikgu nak. Alamak. Okey, cikgu nak tanya ya. Cikgu nak tanya siapa ni? Apa ni Farizal? Pedophile tau. Tahu tak apa dia? Farizal, sebab Farizal dia ada mesej yang something. Okey, Farizal, cikgu nak tanya. Fat Rizal, di manakah anda, Fat Rizal? Fat. Okey, Fat. Cikgu nak dengar suara Fat. Alamak, mikrofon rosak pula. Okeylah, mikrofon rosak. Okey. Awak type je lah soalan dia. Type lah jawapan awak. Okey. Fat, cikgu nak tanya. Shang-Chi juga dikenali sebagai... Cikgu bagi clue lah. Okey. Dikenali sebagai... Dia dah jawab ke belum? Okey, macam mana Fat? Shang-Chi juga dikenali sebagai... cikgu dah bagi clue dah. Berwarna kuning, Fat. Berwarna kuning, Fat. Okey, Fat dah Jawab. Catur Cina. Sangat susah tapi Fat berjaya menjawab. Kita bagi tepukan pada dia. Okey, ataupun kita nak bagi nyanyian untuk Fat dan juga orang-orang yang telah menjawab dengan betul. Itu bukan nyanyian. I like it, I love it, I want some more. Okey. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini dan cikgu akan letakkan soalan ya. Cikgu akan letakkan soalan di grup, soalan Google Form dan awak jawab soalan tersebut. Jangan, awak tak perlu tangkap gambar ya. Kalau awak dah jawab, awak tak perlu tangkap gambar, letak kat grup ya. Cikgu risau terlalu banyak mesej dalam grup ya. Sebab awak jangan risau, bila awak dah jawab, markah awak semua cikgu dah rekodkan, okey, secara automatik. Google Form tersebut merekodkan markah dan dia terus bagi tahu cikgu. Dan awak tak perlu tangkap gambar, screenshot, terus bagi dalam grup, tak perlu, okey. Cikgu dah dapat maklumat markah awak. Okey. Okey,
setakat ini saja kelas cikgu. Jadi sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua kerana telah menyertai permainan pula, telah menyertai kelas cikgu. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih cikgu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.